Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasqul khairah ila Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a ila Allah. Bismillahi ma syaa Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Datuk Ahmad Usam bin Datuk Paduka Mursyid Diraja Dr. Syekh Badaruddin yang selaku panelis bersama bergandingan dengan kami pada hari ini. Dan yang saya muliakan Tuan Guru Fadhil Ustaz Sabri Arsyad, insan yang mewujudkan Mahad Dakwah ini untuk kita yang begitu gilang dan gemilang, serta tuan-tuan guru yang ada bersama dengan kita, para ustaz, asatiza, ustazah, dan yang dikasihi seluruh hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menjunjung seruan daripada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melakukan apa-apa perkara yang baik, bertepatan dengan sabdanya dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fa huwa abtar, atau kama qala, yang bermaksud setiap perkara baik yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang selayak-layaknya diberi pujian, maka puji dan syukur itu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan segala urusan kita untuk sama-sama kita berada di dalam satu liqah yang penuh dengan barakah, yaitu al-majalis al-ilmu. Terlebih dahulu saya ingin memaklumkan, sebab saya Syekh Syamugam, Muhammad Syekh Syamugam, selaku moderator pada forum hari ini, memandangkan Datuk Kazim Ilyas dalam perjalanan, insya-Allah dia akan sampai dalam sebentar lagi lah, masya-Allah. Jadi saya dengan Ustaz Usam, Datuk Ustaz Usam, sama-sama berbincang untuk kami jalankan dululah program ini, masya-Allah, tabarakallah. Nah, tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru tadi kita dengar lantunan nasyid ataupun lagu keagamaan daripada seorang adik, masya-Allah, tabarakallah, yang begitu sedap suaranya. Saya duduk bawah, saya duduk risau juga, Ustaz, masya-Allah, sebab lampu dia kadang kuning, kadang hijau, kadang gelap satu macam. Saya kata saya pergi duduk dekat sini bukan takat tenggelam saja, color pun saya kita nampak. Orang duk cari suara aja ada, orang tak ada pula. Ustaz kata, masya-Allah, buka lampu tu dia buka dah. Ngam-ngam kena muka saya, masya-Allah. Harap semua dapat lihatlah hari ini, subhanallah. Tuan-tuan, masya-Allah, hati yang solat, masya-Allah, kita semua umum kita ketahui solat ini berkaitan dengan bulan Rajab ini, masya-Allah, yang sedang kita lalui. Di dalam bulan Rajab kita ada satu peristiwa yang besar yang berlaku hanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui peristiwa itulah disyariatkan solat fardu 5 waktu yang sedang kita buat pada hari ini, masya-Allah. Namun hari ini, masya-Allah, memang kita nak bincang berkenaan solat, tapi kita nak bawa daripada kisah susur galur Isra wal Mi'raj. Pasal solat nanti Ustaz Usam, Datuk Ustaz Usam
dia akan bagi kepada kita, Masya Allah. Cuma saya nak mula perbual bicara kita, forum kita pada hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj, bagaimana dia bermula dan bagaimana dia berakhir, Masya Allah. Umum kita, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasal soal Isra' wal Mi'raj Nabi SAW, tuan-tuan tahu lebih dah. Lebih daripada saya. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu lebih arif daripada saya, Masya Allah. Saya dalam Islam ini lebih kurang dalam 16 tahun, Masya Allah. Dan saya cadang tahun depan nak potong pulut kuning. Masya Allah. Kalau tak ada buat lah. Dalam 16 tahun, Masya Allah, apa yang saya tahu berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj, saya bagi tahu lah, Masya Allah, hari ini untuk sama-sama kita ambil manfaat, seandainya ada manfaat lah, Masya Allah. Dan sebelum tu saya minta tuan-tuan guru pun, kalau ada salah silap daripada saya, minta betulkan. Allah. Baik. Isra' wal Mi'raj ini, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, memang kita semua tahu dah dan dikaitkan dengan solat, itu memang betul dah, Masya Allah. Cuma saya nak bawa kelainan sedikit, iaitu apa yang Nabi nampak sepanjang. Dia ada dua peristiwa. Satu Isra', satu lagi Mi'raj. Isra' ni, Masya Allah, perjalanan darat sampai daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Lepas tu daripada situ bermulalah Mi'raj. Maknanya ada dua perjalanan di situ, Masya Allah, Tabarakallah. Sepanjang perjalanan Nabi SAW daripada Isra' sampailah Mi'raj, mesti Nabi dipertontonkan dengan banyak perkara yang Nabi balik cerita kepada kita. Subhanallah, Masya Allah. Dan kalau kita tengok peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, kadang-kadang tak boleh nak capai pada akal kita, kerana dia berlaku dalam 1/3 malam sahaja. Subhanallah. Dan Nabi tembus 7 langit, Masya Allah. Nak dapat perintah solat ni, Nabi tembus 7 langit, Subhanallah. Dari satu langit ke satu langit saja berapa ratus atau berapa ribu tahun perjalanannya, Masya Allah, kita tak tahu. Subhanallah. Jadi Nabi jalan semua ni dalam 1/3 malam. Sebelum subuh Nabi sudah ada di dunia, Masya Allah. Jadi sebab tu kalau kita ni fikir dengan akal kita, dia rasa macam, Masya Allah, tak masuk akal sungguh. Sebab tu bila Nabi balik mencerita dekat orang, Nabi naik langit, ramai tak percaya, bahkan ada yang murtad waktu tu. Subhanallah. Sungguh, Masya Allah. Macam saya lah, kalau saya katalah, saya tanam pokok pisang, tapi keluar-keluar pucuk ubi, confirm Ustaz Aiman takkan jemput saya dah lepas pada ni. Lepas kata muka macam Shah Rukh Khan tapi gila. Dah orang tak panggil saya Shah Rukh Khan, saya panggil sendiri lah. Tidak, Masya Allah. Tapi kalau kita fikir dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh tak boleh? Boleh. Jadi kenapa Allah jadikan Isra' wal Mi'raj ini sebagai ujian keimanan kita? Kadang-kadang orang tanya, iman ni apa dia? Dia ta'rif ulama pasal iman bertambah dua dah. Kalau dapat kau usah-usah 2-3 hari dia boleh hurai pasal iman saja. Kalau kita nak tahu shortcut lah, nak faham iman tu apa dia, maksud iman, jangan tanya, tu je iman. Bila Allah suruh buat sesuatu dan Allah buatkan sesuatu, jangan tanya. Betul tak? Masya Allah. Kan? Kadang-kadang orang kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Kenapa orang Islam tak boleh makan babi? Mesti kita akan jawab, dalam babi ada cacing. Tidak. Cacing itu kalau masak pun dia tak mati. Cacing itu bila kita dapat tahu ada cacing? Baru ni saja bila teleskop dijumpa. Tidak. Jadi macam mana, Masya Allah, Tabarakallah. Pasal apa kita makan babi? Ada orang kata, masa saya ni banyak terlibat dengan mu'alaf di Pulau Pinang ni. Saya mengajak mereka di Kompleks Darul Hidayah. Oh, macam ni. Okey. Baru tahu macam-macam teknologi lah ni. Jadi saya kata, lagi banyak teknologi, lagi menyusahkan. Tunggu. Semalam saya pergi Bagan Serai. Saya nak pergi kuliah Bagan Serai. Jalan punya jam. Kereta saya belum sampai 5 tahun, baru 4 tahun. Berhenti tengah jalan. Baru tanya dekat sahabat seorang, dia kata, memang macam tu. Kalau kereta baru ni, dia sensor banyak. Bila enjin panas, dia otomatik berhenti. La ilaha illallah. Dulu pakai Wira, Ustaz tahu Wira saya. Ustaz panggil Wira sekir kulit. Habis mengelupas, habis cat belah atas. Itulah saya bawa pergi kuliah mana-mana pun. Sampai Ustaz kesian kat saya, nak beli Myvi bagi kat saya. Saya ingat lagi. Masya Allah, 10 tahun dulu.
Kami bersahabat lebih kurang 10 tahun baru dah sembang tadi. Masya Allah. Baik. Jadi iman ni kadang-kadang saya tanya dengan mu'alaf baru masuk Islam. Saya tanya kenapa kita ni orang Islam tak boleh makan babi. Ada yang kata babi ni dia tak ada leher. Saya tanya apa kena mengena tak ada leher. Bila tak ada leher dia tak boleh tengok atas. Tuhan ada atas dia kata. Dia tengok bawah. Jadi tak boleh makan. Pula dah. Tu jawapan macam-macam. Pelik-pelik ni bagi. Masya Allah. Nah, jawapan paling tepat, simple. Kenapa kita tak boleh makan babi? Karena Allah mengharamkan babi di dalam Quran. Itu saja. Itu saja jawapan dia. Itu iman. Jadi Isra wal Mi'raj ini Allah jadikan ujian keimanan pada kita. Boleh percaya tak boleh percaya? Masya Allah. Itu saja. Terus saya dah tanya. Memang percaya benda tu berlaku kepada Nabi SAW. Masya Allah. Tuan-tuan, 7 langit tu jarak dia. Lah ni orang Amerika, puak-puak Amerika mereka sedang buat satu roket. Roket supersonik. Dia nak hantar roket ni pergi ke planet Marikh. Planet Marikh ni tuan-tuan, Masya Allah, dia kata lajunya roket itu yang tak pernah manusia ciptakan selaju itu 6 bulan sampai dekat planet Marikh. 6 bulan sampai dekat planet Marikh. Planet Marikh ni ada kat mana? Tu selalu kita baca surah Al-Mulk ayat yang kelima, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha ila akhir ayat, kan? Dan telah kami menghiasi langit-langit di bawah ni dengan bintang-bintang yang bergemerlapan. Langit bawah ni belum sampai langit 1. Tu pun 6 bulan baru sampai. Tapi Nabi 1/3 malam, Masya Allah. Itulah kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik. Jadi apa yang saya nak ceritakan ni bukan pasal solat. Solat lagi bisa cerita. Saya cuma nak abang di sini. Apa yang Nabi nampak sepanjang Isra wal Mi'raj? Apa yang Nabi nampak? Ayah-ayah, ibu-ibu, mengikut riwayat Ibn Hisham. Yang Nabi tonton sepanjang bermulanya Isra, berakhirnya Mi'raj, yang Nabi nampak kebanyakannya adalah di kalangan wanita. Hari ini wanita ramai juga, saya cerita benda ni lah. Di kalangan wanita lah yang paling banyak dipertontonkan kepada Nabi SAW. Baik, Nabi duduk burak. Tuan-tuan tahu burak tu apa dia? Ada satu palung kata hari-hari duk tengok Ustaz. Tu dia. Han tengok kat mana palung? Tu burak oil dia kata. Tiba aku tak luku pala dia. Burak oil dia kata. Ya pun tak tahu mana daripada dalil. Kan? Burak ni Masya Allah, yang setahu saya Nabi kata, tingginya daripada bagal, rendahnya daripada kuda. Ya orang kita, pergi buat badan kuda, muka manusia, sayap sampai 7 kat dia, mana dia pergi cari dalil kita pun tak tahu. Ha? Jadi bila Nabi start duduk atas burak tu, bila burak tu bawa perjalanan Isra, Masya Allah, tabarakallah, Nabi dengar suara seorang wanita memanggil Nabi. Walaupun riwayat ni ada kritikan, Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya cerita habis, Masya Allah. Sebab ada dalam kitab. Ada seorang wanita memanggil Nabi SAW dengan nama Nabi, dia panggil Muhammad. Nabi kali tengok, seorang wanita, cantik. Dia panggil Nabi. Nabi tanya dekat malaikat Jibril AS yang ada dengan Nabi. Nabi tanya, ya Jibril, siapa pula si wanita ni? Jibril pandang-pandang, buat dia jalan. Antalik, jalan. Mai kali kedua dipanggil lagi, Muhammad. Nabi kali tengok, wanita yang sama. Jibril tengok-tengok, ada, Masya Allah, jalan. Mai kali ketiga, Muhammad. Nabi kali tengok, wanita yang sama, ya Jibril pada dia. Jibril pandang, Masya Allah, terus hilang wanita tu. Lepas wanita tu hilang, barulah Jibril cerita dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau kamu nak tahu siapa wanita tadi tu, dialah iblis laknatullah. Ada mai dah buat dah. Dialah iblis laknatullah. Dia mengambil wajah seorang wanita yang cantik, menggoda Nabi, nak menggagalkan rancangan Isra wal Mi'raj Nabi SAW. Ni kita nak main semayang kat masjid 5 waktu pun dia tak bagi. Time nak main semayang tu lah, time maghrib lah dia suruh kita buka drama. Buka-buka TV, tengok drama kegemaran lelaki kiriman Tuhan. Dia layan. Nak main semayang pun dia tak bagi. Apatah lagi Nabi nak naik langit, nak dapat syariat solat, lagilah dia tak main, Masya Allah. Lagilah dia tak bagi.
Maka dia nak menggoda Nabi. Agak-agaklah tadi masa saya nak mai kat kuliah ni, Masya Allah, kan? Kalau perempuan cantik panggil saya, "Hai Muhammad Syah Syamugam." Agak-agak saya berhenti ke tak berhenti? Saya takkan berhenti. Confirm saya takkan berhenti. Sebab yang bawa kereta tu isteri saya. Confirm takkan berhenti, Masya Allah. Kalau saya seorang, lainlah cerita. Jadi, dia main satu persoalan. Persoalannya apa dia? Nabi naik Isra' wal Mi'raj ini, alam nyata ke alam ghaib? Ini satu persoalan. Kalau alam nyata, Masya Allah, Nabi pergi sekali dengan tubuh Nabi. Seketul dengan tubuh Nabi pergi, dengan jasad Nabi. Kalau alam ghaib, jasad Nabi tak pergi. Cuma roh Nabi saja. Macam mana Nabi mimpi pergi ke alam barzah. Dalam satu riwayat Imam Bukhari punya panjang hadis itu. Yang tu roh Nabi saja keluar. Jasad Nabi ada di sini. Dalam Isra wal Mi'raj, Nabi pergi alam nyata ke alam ghaib? Kalau alam ghaib, Nabi tak pergi, roh Nabi saja pergi. Macam mana kita nak tahu? Maka Allah sebut dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci ila akhir ayat. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya. Maknanya Nabi pergi alam nyata. Seketul badan Nabi pergi, jasad Nabi pergi sekali. Okey, baik, persoalan lagi. Kalau Nabi pergi dalam alam nyata, mana mungkin Nabi boleh tengok iblis? Betul tak? Macam mana Nabi boleh tengok iblis? Kerana iblis bukan iblis, syaitan, ifrit, jin. Mereka ni Allah telah hijabkan kita daripada melihat mereka. Jadi macam mana Nabi boleh nampak mereka? Masya Allah. Betul tak? Maka nak menjawab persoalan itu, ada ulama yang jawab. Saya bawa apa yang ulama jawablah, Masya Allah. Ulama kata ada dua keadaan di mana kita boleh melihat mereka. Macam mana keadaannya? Yang pertama, dia mai ke alam kita. Bolehkah dia mai alam kita? Allah bagi kelebihan pada dia, dia boleh mai ke alam kita. Adakah kalau dia mai ke alam kita, dia boleh ambil badan manusia? Boleh. Boleh. Cuma wajah Nabi, tubuh Nabi dia tak boleh. Hak lain semua dia ambil. Ustaz, dalam sini ada. Mana tahu kau hujung-hujung dia ada? Dia kata, dia kata pasal akulah tu. Boleh jadi, wallahualam. Yang kedua, cara kedua kita melihat dia macam mana? Kita pergi ke alam dia. Macam mana kita pergi ke alam dia? Ada mantra apa-apa ke? Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ada aja. Nyamin song mata kajian tu. Tuan-tuan baca terus lompat pergi dekat alam dia. Tidak kan? Yang tu kah? Tak. Macam mana kita pergi dekat alam dia? Maka ulama berbahas dalam keadaan ini. Kata ulama, bukan kita lompat masuk dekat alam dia. Maknanya dia ada dalam badan kita. Dia meminjam mata kita dan melihat alam dia. Sebab tu kadang-kadang malung-malung banyak lah. Dia kata, Ustaz, tengok ada satu lembaga apa tu, rambut panjang, mata merah, kan? Siapa kata dia nampak, lebih baik pergi berubat. Pasal benda tu ada dalam badan dia. Wallahualam. Tu. Ni yang saya tahu lah, Masya Allah. Betulkan saya kalau saya salah lah, Masya Allah. Cuma saya, pengalaman saya pergi dekat, ni Ustaz, dekat Langgar. Kuliah subuh. Masjid pula dalam bendang. Jadi kuliah subuh saya 4.50 macam tu saya dah keluar dah daripada rumah. Saya sampai dah awal masjid, lampu masjid tak buka lagi. Saya parking kereta duk tunggu, apa dia ni betul kat masjid ni, tengok waste yang depa bagi betul-betul lah masjid ni lah. Awak orang tak mai sebab saya sampai awal. Jadi saya kata sementara nak tunggu depa mai buka lampu, baik aku pergi ambil wuduk sajalah. Jadi saya pun ambil wuduk. Tengah duk ambil wuduk, tuan-tuan saya dengar bunyi kek 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 pula dah. Dalam tu kat mana? Tu. Baik, tuan-tuan, sebelum tu saya nak umum satu. Tuan-tuan yang duduk sebelah-sebelah sana tu, yang ujung-ujung tu semua, mai masuk dalam. Mai masuk dalam. Ada orang lagi saya ingat dalam 25 biji bas on the way. Masya Allah. Mai duduk dalam. Masya Allah. Tuan-tuan tak boleh tengok saya kiri daripada jauh. Mai duduk depan, Masya Allah. Mai masuk dalam ni. Tengah-tengah pun ada tempat, belakang-belakang pun ada tempat. Baik.
Jadi saya dengar bunyi keng, 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 keng. Bunyi apa pula tak? Tengok ada satu malung dia bawa gerek. Malung tu tuan-tuan dia bercerita kat saya. Umur dia 92 tahun. Cermin mata tak pakai. Orang pertama akan sampai masjid. Subuh, maghrib dia orang pertama. Tak ada siapa. Anak meninggal dah. Suami pun tak meninggal. Umur dia 92 tahun. Saya tengok malung tu duk parking gerek dia sebelah dekat tempat wudu tu. Dia cepat-cepat dia jalan. Lepas habis kuliah saya, malung tu buat main acar buah-buahan tau. Acar. Dia masak besar. Balang besar ni. Dia main kat saya. Ustaz, ni malung masak untuk Ustaz ambil lah. Saya kata Allah susah-susah. Tak apalah Ustaz, malung dah masak bagi kau Ustaz. Cuma malung nak tanya suatu soalan ni tau. Apa soalannya malung? Ustaz nak tanya ni, jin-jin ni, lembaga ni semua depa semayang tak? Dia jawab, dah. Tadi malung bawa main bergerek. Malung parking dekat tempat orang ambil wudu. Malung tengok ada satu lembaga hitam duk ambil wudu Ustaz, dia tahu. Agak-agaknya dia tengok siapa? Dia kata takut dia pas mayang kot malung. Belah lagu tu je. Dia tengok saya lah. Masya Allah. Hat tu tak payah berubat. Masya Allah. Nah, tu sihat. Masya Allah. Nah, baik. Okey. Kemudiannya Masya Allah. Okay, settle benda tu Nabi sampai dekat mana Masya Allah. Tabarakallah. Nabi sampai dekat Masjidil Aqsa. Lepas tu Nabi tambat buraknya. Nabi semayang 2 rakaat. Kemudian Nabi disemawah dengan susu lah, madu lah, arak lah. Nabi pilih susu Masya Allah. Semua itu ada sebab. Insya Allah nanti kita cerita lain Ustaz. Cerita. Cuma bermulahlah daripada situ perjalanan Mi'raj. Nabi tembus setiap satu langit. Ada malaikat yang menjaga langit. Masya Allah. Kemudiannya Nabi dipertuntunkan, dipersaksikan dengan Nabi-Nabi yang sebelum. Antaranya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Yusuf. Apalagi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Semua ni Nabi nampak. Mesti ada sebab. Tak apa, itu kita tolak tepi. Cuma Nabi sampai dekat hujung langit yang ketujuh. Masya Allah. Tabarakallah. Nabi cium satu bau wangi, subhanallah. Wangi yang mengalahkan haruman kasturi. Sampai Nabi tanya, mana mai wangi ni? Di mana kita berada? Dekat dengan Sidratul Muntaha dah ya Rasulullah, jawab Jibril. Mana mai wangi ni? Kata Jibril alaihissalam, wangi ni keluar daripada kubur seorang wanita. Dia wanita lagi. Masya Allah. Nabi tanya, kuburnya di mana? Ada yang kata kuburnya ada di Mesir. Masya Allah. Dia adalah seorang wanita penyisir rambut anak perempuan Fir'aun yang dibunuh oleh Fir'aun laknatullah pasal dia mempertahankan akidah yang sebenarnya. Siapa wanita tu? Ibu-ibu mesti tahu. Apa nama dia? Masyita. Betul tak kan? Masya Allah. Siapa dia Masyita tu? Siapa dia? Kenal tak? Bekai baling. Apa bekai YB baling? Kalau dia panggil apa? Kawan apa tu? Kan? Hari tu bertanding dekat Kuala Kedah. Dia lah Masyita. Yang doktor Masyita tu. Cantik kan? Masya Allah. Pipi merah. Mana api dia? Kan? Yang tu kita panggil Masyita. Yang wanita ni, yang tukang sisir, tukang penyisir rambut anak perempuan Fir'aun itu, apa nama dia? Masyita? Bukan. Apa nama dia? Nama dia tak pernah diceritakan dalam mana-mana kitab. Nama dia tak pernah diceritakan dalam mana-mana kitab. Cuma dia dikenali sebagai Mishta. Mim Shinta. Mishta. Apa maksudnya? Sikat rambut. Apa tugasnya? Tugasnya tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Maka dia dikenali sebagai Masyita binti Fir'aun. Tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Orang kita pergi bagi nama tu. Oi, Masyita. Sebab tu tuan-tuan saya nak abang satu benda. Saya tahu tuan-tuan arif dalam benda ni. Pemilihan nama dalam Islam sangat-sangat dituntut. Ingat benda tu. Lah ni punya anak-anak nak sebut nama dalam mulut pun tak boleh. Keluar-keluar, Jack. Dapat-dapat anak, apa dia? Isaac. Ada pula anak nama apa? Mr. Black. Ada Mr. Red. Ada nama anak derita. Nama anak derita. Saya tanya maklum macam mana nama anak boleh jadi derita. Ustaz, saya daripada mengandung dia sampai saya melahirkan dia, hidup saya penuh dengan derita. Itu nama anak derita. Ada juga nama anak Mazda. Saya tanya awak, perempuan hang Jepun ke? Ada, perempuan saya orang Kuala Nerang. Tapi macam mana hang dapat Mazda? Dia kata perempuan saya nama dia Mazna. Nama saya Daud Ustaz.
kami dapat anak, kami bercadang, cantum nama kami laki bini, kerak. Cemenang cantum. Mazna cantum dengan Daud. Mazna dapat Maz, Daud dapat Da. Jadi nama anak Mazda. Mai tanya kat saya apa maksud Mazda Ustaz? Saya kata hampir tanya ulama belah Tokyo. Mereka tahu, mana aku tahu? Bola nama elok kalau anak laki, bola Muhammad di depan. Pasal apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, subhanallah. Dia pernah sebut, siapa ada Muhammad dengan dia, hidup dia penuh dengan keberkatan. Apa maksudnya? Satu, siapa ikut sunnah Nabi. Yang kedua, siapa nama dia ada Muhammad pun hidup dia penuh dengan keberkatan. Pasal tu Allah sebut dalam Quran apa? Dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan mereka tidak akan ditimpa musibah selama mana engkau ada bersama dengan mereka, wahai Muhammad. Tu dia. Tu Muhammad, masya-Allah. Ini dapat nama. Saya pergi kubur panjang hari tu, ceramah. Dia bawa saya pergi makan. Lepas makan, mai satu palung. Ustaz, kami sekeluarga berhajat, Ustaz mai rumah kami. Ni saya duduk makan, nak makan apa lagi? Bukan makan, Ustaz mai taknik cucu saya. Pula dah. Saya kata saya bukan orang baik sangat nak taknik cucu. Saya nampak je makin macam bagus sangat. Dan berbicara orang lain lah, saya tak. Dah Ustaz, kami kenal Ustaz, tolonglah kami berhajat. Jadi saya pun pergi sebab dia kata dia buat makan siakap. Lah ni siakap 1,000 lebih. Saya kata, Syah, rugi kalau hantar pergi. Pergi. Kamu bagi cucu. Ni cucu laki Ustaz. Oh, Alhamdulillah, rezeki cepat-cepat. Doa elok tak ni, dia kata Ustaz. Kami berhajat, Ustaz bagilah nama dekat cucu kami. Pula dah nama pun aku. Nama lagu mana? Nama orang yang paling saleh, nama yang cukup glamour, nama yang cukup baik, Ustaz bagilah kat cucu. Saya kata kalau cucu laki saya ada satu nama. Ibu-ibu tulis nama ni. Cukup bagus. Orang paling saleh. Dapat cucu ke anak pun nama ni. Apa namanya? Muhammad Syah Syamugam. Boh nama ni, Masya Allah. Pasal apa? Aiman, Fawaz, Abu, apa lagi? Daud. Ni berlamba orang ada. Syah Syamugam seorang aja. Mati Syamugam tak ada pengganti. Tidak. Apa pun nama nambah. Muhammad Syah Syamugam. Masya Allah. Tapi tak ada kena mengena dengan Biryani Gam. Masya Allah. Tu pemilihan nama begitu simple, Masya Allah. Okey, baik. Settle hatu. Kemudiannya sampailah urusan dunia. Sidratul Muntaha. Nabi bertemu dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan solat 50 waktu. Nabi jumpa has salat lagi, Ustaz Buh. Masya Allah. Cuma, sebelum Nabi nak balik, Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah macam tak mau bagi balik. Tuan-tuan, saya lah. Ini pendapat saya. Saya ni, Masya Allah, saya cuba kaji tengok. Apa sebab berlakunya Isra wal Mi'raj sebenarnya? Sebenarnya apa dia sebenar sebalik peristiwa Isra wal Mi'raj? Pasal apa Allah angkat Nabi sebenarnya? Tuan-tuan, kalau kita tahu hubungan Allah dengan Nabi cukup istimewa. Allah takkan biarkan Nabi menangis. Itu satu. Dan Allah tak mau Nabi sedih. Itu antara sebab berlakunya Isra wal Mi'raj. Kita tahu tahun itu adalah tahun kesedihan Nabi. Sebab Nabi kehilangan bapa saudara Nabi Abu Talib. Yang kedua, Nabi kehilangan isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Tahun yang paling sedih. Tidak, Nabi sedih. Tidak, Masya Allah. Yang sebenarnya Nabi sedih itu pasal apa? Ialah kewafatan dua orang isteri dan meninggalnya bapa saudara itu memang betul lah. Tapi lebih daripada itu apa dia? Tuan-tuan, lepas dua orang insan ini meninggal dunia, orang tak masuk Islam dah. Ramai bahkan keluar daripada Islam. Ramai tak mau terima dakwah Nabi. So itu yang buatkan Nabi sedih sampai Nabi cadang nak pergi ke Taif, nak mulakan dakwah di situ. Tapi berlaku sebaliknya bila Nabi sampai dekat Taif, Nabi dipukul. Nabi dibaling batu. Riwayat kata sampai darah Nabi dalam kasut Nabi berkocak-kocak. Darah Nabi itu. Allahu Akbar. InsyaAllah. Turun malaikat Jibril. Mai jumpa Nabi. Katanya, ya Rasulullah, aku jumpa Allah dah. Aku sembah dengan Allah. Aku nak buat benda ni. Tapi Allah bagi kebenaran dengan cuma bersyarat. Apa syaratnya? Engkau kena setuju. Baru Allah suruh buat. Apa dia?
Kalau engkau benarkan, aku akan minta semua malaikat yang dojagah gunung Ganang ni, lempak semua gunung tu. Marah dah malaikat Jibril. Marah. Maknanya Nabi melalui satu penderitaan yang sangat dahsyat sampai malaikat boleh marah. Itulah punca Allah angkat Nabi naik langit. Allah punya rancangan awal. Saat ini saya punya pendapat. Allah tak mau Nabi turun balik ke dunia. Biar Allah tak peduli dekat manusia. Itu sebenarnya. Macam mana Allah mengangkat Nabi Isa AS, begitu juga Allah nak angkat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal manusia tak mau terima dakwanya, dan lebih-lebih lagi buat lebih kurang kat Nabi, maka Allah angkat Nabi, Allah tak mau hantar Nabi balik. Itu bagi saya Isra wal Mi'raj. Pasal apa Allah hantar balik? Kan doa Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat-umat aku. Sesungguhnya apa yang mereka buat, mereka tak tahu. Itulah Allah hantar balik Nabi ke dunia. Kalaulah hari itu Allah tak hantar Nabi balik ke dunia, Islam dah kita hari ni. Masya Allah, tabarakallah. Dan sebelum Nabi turun ke dunia, maka Nabi pergi ke Jannatul Ma'wa. Itu Allah sebut dalam Quran. Maka zabal fu'adul mara'ah. Seolah-olah dalam ayat ni Allah nak cerita tak mau nak balik. Itu yang pergi syurga, tengok Jannatul Ma'wa. Kemudian sebelum nak balik, Nabi pergi tinjau keadaan neraka. Tinjau, bukan masuk neraka. Tinjau keadaan neraka. Dan Nabi terkejut tengok ramainya manusia yang menerima azab yang sangat pedih, yang sangat mengerikan. Dan ramainya di dalam neraka adalah di kalangan wanita. Betul tak? Maknanya permulaan Isra wanita, pertengahan Mi'raj wanita, hujung Mi'raj wanita. Semua dipertontonkan kepada Nabi, iaitu berkenaan dengan wanita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cukup untuk round yang pertama. Kenapa Nabi jumpa wanita paling ramai di neraka? Saya sambung pada round kedua. Itu saja daripada saya untuk round pertama. Saya serahkan mic ini kepada Al-Fadhil Datuk Ahmad Usam, Datuk Badarudin untuk huraian beliau.